إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dia, kasih sayang dia, kepemurahan dia, pengampunan dia. Maka Allah pilih kita menjadi hamba yang taat. Amin. Dan mudah-mudahan ketaatan kita ni tuan-tuan sampai akhir hidup kita. Amin. Dan sebab tu antara doa yang Nabi SAW paling kerap ulang, kata Siti Aisyah, doa yang Nabi paling kerap ulang, Siti Aisyah sebut, doa yang selalu kita baca, cuma hari ni kita nak bagi kekuatan pada hadis ni. Kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi paling kerap ulang doa ni. Punya bimbang pada umat dia. Nabi tak bimbang, betul. Umat dia lah tuan-tuan. Doa apa? Yang kita selalu baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, maka kata Nabi SAW, teguhkan hati kami ya Allah di atas agamamu dan juga di atas ketaatan kepadamu. Doa ni tuan-tuan, Nabi paling kerap ulang. Bukan Nabi bimbang diri dia tidak. Kita. So Nabi ajar, maka Nabi tinggalkan kepada kita doa ni paling kerap dia ulang. Dengan erti kata bimbang, umat ni akan beralih hati tuan-tuan. Daripada taat jadi mungkar, daripada soleh jadi taleh, daripada taat jadi asi maksiat. Pasal tuan-tuan, ada hamba ni Nabi SAW sebut, dia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga seolah-olah syurga sejengkal je dengan dia. Maksudnya memang alim, memang soleh, memang taat, memang baik. Tiba-tiba akhir hidup dia tuan-tuan, dia berubah perangai jadi perangai ahli neraka dan dia mati dengan perangai ahli neraka. Ini Nabi sebut. Dan ada orang ni kata Nabi SAW, perangai seolah-olah neraka sejengkal dengan dia. Jahat tak ada dah tuan-tuan. Maksiat ni segala macam, semua dia buat. Tiba-tiba akhir hidup dia bertaubat, dia insaf, dia beramal soleh dan dia mati dengan amalan ahli syurga. Boleh faham tak? Ini yang kita nak sangat ni. Ya muqallibal qulub ni. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qulubana ala dinika ya Allah, teguhkan hati kami, akidah kami, pendirian kami di atas agama. Amin. Boleh? InsyaAllah. Baik. Kita sambung hadis kita, hadis yang ke-7 pada muka surat perenggan bawah sekali 38. Mana? Betul? Muka surat 38 perenggan yang bawah sekali. Hah? 54? Masya Allah. Ish.
Ha? 54. Memaafkan itu ketika puasa. Betul, entah kejut nak. Hampir-hampir sakaratul maut. Baik. Okey, tuan-tuan, hadis ni berkenaan dengan orang yang suka meminta-minta dalam keadaan dia mampu. Boleh faham tak? Dia mampu tapi dia suka mensuruh orang sponsor, minta tu minta ni dengan orang, seolah-olah dia tak mampu tapi dia mampu. Ini maksud hadis ni. Boleh? Insya-Allah, tuan-tuan. Baca sekali lalu hadis ni. Jabul lafaz suku dah. Baik, an Ubaidillah bin Ja'far qala sami'tu Hamzah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Daripada Ubaidullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, saya mendengar Hamzah bin Abdullah bin Umar. So Hamzah ni cucu Sayyidina Umar. Hamzah ni cucu Sayyidina Umar, anak kepada Abdullah bin Umar ataupun kita sebut Ibnu Umar. Tidak henti-henti seseorang, ma yazalu rajul, tidak henti-henti seseorang itu meminta-minta, yas'alun nas, meminta-minta padamu, hatta, kepada orang ramai, hinggalah hatta ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di padang mahsyar di hari kiamat, walaisa, tak ada langsung, fi wajhihi, pada wajahnya, maz'atul lahm, pada wajahnya tidak ada sedikit pun daging. Secara umum, sekali lalu kita sebut, hadis ni bermaksud jangan suka meminta-minta dalam kita mampu, atau jangan suka meminta-minta nanti perenggan kita akan jumpa dan kadang kita malas bekerja. Boleh faham? Jangan suka meminta-minta derma sedangkan duit yang perlu dah cukup. Ada juga lagu tu. Betul kan? Kalau scammer lebih teruk lagi lah tuan-tuan. Boleh faham? Okey. Telefon mana? Telefon mana ke? Tak kot dah. Baik, 38 kata, muka surat 38 kata. Kita wajib ingat bahawasanya Islam itu menyuruh kita, umat Islam, agar suka bekerja dalam apa keadaan sekalipun yang kita alami. Malas Islam tak suka. Meminta-minta Islam tak suka. Bahkan meminta-minta tu menjatuhkan martabat, menjatuhkan, membuka aib, menjatuhkan muru'ah. And pula dalam bentuk apapun, meskipun pekerjaan tadi kurang berharga di mata masyarakat, di pandangan orang lain, atau dianggap pekerjaan kasar dan rendah nilainya, sebab sekalipun dianggap kurang nilainya, kasar atau hina, asalkan pekerjaan itu halal menurut agama dan tidak melanggar syariat, sebenarnya adalah lebih mulia dan bahkan lebih utama dari meminta-minta. Biar kerja nampak lekeh pun, tuan-tuan, tuan kitab sebut, kita tengok orang kerja alam flora, orang kerja indah water, orang kerja sapu sampah ke tepi jalan, and apa saja kerja, janji kerja tu halal, jauh lebih mulia daripada orang yang malah kerja dia minta dengan orang. Walaupun diminta tu mungkin keluarga dia. Boleh faham tak? Bulan ni minta, bulan depan minta, bulan lagi satu minta. Kerja minta, kerja malas. Boleh faham tak?
Islam meletakkan pekerjaan dengan tangan sendiri itu lampang jauh lebih mulia dan barakah. Meminta-minta ni tuan-tuan, kadang-kadang menimbulkan cemuhan di belakang. Betul tak betul? Orang tu mungkin bagi belakang, dia kata kat kita. Nampak tak? Jatuh air muka tuan-tuan. Jatuh air muka. Hilang izzah, hilang kemuliaan. Orang yang meminta-minta ni hilang kemuliaan. Boleh nak tuan-tuan yang dirahmati Allah? Jangan malas sutuan kita kata. Baik, kita tengok hadis ni. Ada sebuah hadis yang menyatakan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmati khatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairul lahu min an yas'alun nasi a'tahu au mana'u. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Zubair bin Awam, sepupu Nabi. Zubair ni sepupu Nabi, anak kepada makcik Nabi Safiyah binti Abdul Muttalib. Zubair bin Awam ni sepupu, anak kepada Safiyah. Katanya masuk Islam sekitar umur 17. Di Mekah lagi lah. Zubair ni panglima perang Badar. Kalau kita baca kisah perang Badar, Zubair Al-Awam ni tuan-tuan, dia perang Badar ni ada 2 ekor je kuda. Kalau kita lah hidup zaman tu, ya Rasulullah, nak perang apa 2 ekor kuda? Unta yelek pocik tuan-tuan. Seekor unta pun tak ada. Kenderaan nak pergi perang Badar. Sebab tu ahli Badar Allah ampunkan dosa dia yang lampau ataupun yang depan. Maknanya clean tuan-tuan. Ahli Badar Allah ampun dosa. Kenapa? Pergi perang tak ada langsung senjata, yang ada hanya Allah dan Rasul. Kuda 2 ekor, bayang. Abu Jahal dengan musyrikin Mekah berapa ekor kuda perang Badar? 600 ekor bro. 600 ekor tuan-tuan. Kuda Badar. Unta tidak terjumlah, tak terhitung. Unta yang Abu Jahal bawa dalam perang Badar tuan-tuan. Dia kalau ikut logik akal, tak payah perang pun tak apa. Abu Jahal sapu minyak cat kapak dekat telur unta. Dan dia susun elok-elok, sapu lari langgar orang Islam dengan logiknya habis. Betul-betul? Dah tak terjumlah. Islam apa orang? 313. Kuda tadi ada 600. Betul-betul? Kuda tentera Islam berapa ekor? 2 ekor. 2 ekor. Rasulullah sendiri berjalan kaki. Jalan kaki. Yang naik kuda, inilah Zubair Al-Awam radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Miqdad ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu. 2 orang ni naik kuda. Zubair kanan, Miqdad kiri. Miqdad ni, kalau kita baca kisah dia, dialah pengiring Nabi yang paling setia. Bunyi je apa-apa, dia siap depan pintu rumah Rasulullah. Ini Miqdad. Anytime tuan-tuan jaga Nabi. Oh tuan-tuan, Miqdad ibnu Amir. Zubair Al-Awam, hari perang Badar, Nabi kata apa? Jibril alaihissalam turun dengan serban kuning. Zubair Al-Awam juga serban kuning. Oh tuan-tuan. Nabi angkat Zubair Al-Awam. Isa bin Maryam ada Al-Hawariyun. Maka Zubair adalah Hawariyun begitu. Itu Nabi sebut. Hawariyun apa dah? Golongan pembantu Nabi. Orang yang setia membantu Nabi. Itu Zubair Al-Awam. Zubair Al-Awam ni dia syahid bersama dengan best friend dia, BFF dia. Siapa dia? Talha bin Ubaidillah. Dibunuh oleh Khawarij. Syahid. Tapi dia tidak syahid dalam Badar, dia tidak syahid dalam Uhud. Dia dibunuh oleh pengkhianat. Zubair Al-Awam.
Baik, ini hadis mari pada Zubair lah ni. Kena kita baca. Zubair Al-Awwam radhiyallahu taala anhu menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, seandai seseorang itu mengambil tali pengikatnya. Ambil tali, lalu datang dengan membawa ikatan kayu yang diletakkan di atas punggungnya. Kemudian kayu itu dijual olehnya. Kemudian Allah menahan wajah atau hatinya, yakni tidak sampai peringkat dia meminta-minta selagi dia mampu walaupun jual kayu api. Maka hal itu adalah lebih baik baginya daripada meminta dengan orang banyak. Lalu orang-orang itu suka memberi atau menolak permintaannya. Baik, hadis Imam Bukhari. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok apa maksud Nabi ni. Tuan-tuan, dia ni tak ada kerja nak buat dah. Nak berniaga pun tak ada modal. Nak berniaga barang masakan tak reti masak. Nak kerja kilang orang tolak. Nak kerja petrolpam contoh, tak ada kosong. Habis tempat kerja. Last kali cari kayu api. Macam piramid sebut tu lah. Nak cari kayu. Kan? Dia cari kayu api jual. Kan? Kita di Lembah Kelang mungkin tak jumpa. Tuan-tuan kalau di kampung-kampung tuan-tuan tengok tak orang jual kayu api? Tak ada kan? Tempat mana ada? Tempat mana nak tengok? Sekarang tak pastilah. Dulu masa anak kecil masih ada. Kerja dia belah kayu. Dan dia jual kayu api. Kayu api kita pergi beli satu ikat. Dan dia tebang mana-mana pokok hutan. Dia belah, dia jual. Kerja dia tu. Tak mampu tu nak minta kerja sana orang tolak. Minta kerja sini dah penuh. Nak buat tu tak reti. Itu tak ni. Lah kali jual kayu api tu. Maknanya apa? Suatu benda yang orang tak pandang, orang tak kutip, tapi dia terpaksa buat untuk nafkah. Kedudukan dia di sisi Allah jauh lebih mulia dari orang yang meminta-minta. Allah sayang dia, Allah angkat darjat dia kerana dia berusaha dengan tangan, dengan tulang yang Allah bagi, dia manfaatkan. Rezeki dia katakan barakah. Rezeki dia barakah. Nah ini tuan-tuan Subhanahu wa taala. Boleh faham tak? Lah, tak ada idea. Walaupun hadis ni sebut, hadis ni kata dia mampu, dia boleh minta dengan orang dan orang akan bagi. Pasal dia miskin. Tapi dia tahan air muka dia tahan perasaan malu dia, kerana iman lebih tebal dari malu. Dalam hadis lain Nabi SAW sebut tuan-tuan, al-haya'u wal imanuhu qarinuhu jami'an. Atau kama Rasulullah. Idza rafa'at ahaduhuma rafa'al akhar. Rasa malu ni kata Nabi SAW dengan iman dia sekali. Dia kembar siam. Bila tidak ada rasa malu, maka iman pun tak ada, kata Nabi. Ataupun bila tak ada iman, malu pun tak ada, kata Nabi SAW. Boleh faham tak? Maksud tuan-tuan, maksudnya kalau kita tengok orang buat benda yang mengaibkan diri dia, dia tak malu, iman dia tak elok. Lebih teruk, iman dia rosak. Lebih teruk, iman dia hancur kalau buat peringkat yang lebih teruk. Betul Imam Ibn Kathir rahimahullah kata, di saat manusia melakukan maksiat, saat itu iman dia berada pada tahap yang paling rendah. Dia tak malu buat maksiat, dia tak malu dekat Allah, dia tak malu kat malaikat kiri kanan, dia tak malu nak menghadap Rasulullah. Saat itu iman dia berada pada tahap yang paling rendah, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Boleh faham tak? Dia tak malu bercakap kotor. Dia tak malu dia dedah aurat. Dia tak malu tunjuk ke orang yang dia tak solat. Dia bukan bagi tahu kan, dia tak tulis kat belakang cermin kereta dah, aku tak solat. Betul tak? Tapi orang azan dia lalu ya tuan-tuan. Kita ingatkan lalu balik rumah ambil wuduk solat ke, datang surau ke solat di rumah. Tak. Dia lalu, dia singgah lagi padang bola. Sampai pukul 8 dia berbual tuan-tuan. Habis main bola sampai pukul 8 duduk kat padang lagi. Maghrib kat mana tuan-tuan? Kita sangka baiklah dia berjemaah di padang.
Goalkeeper dia jadi Tok Imam. Anak sebut ni bukan saja saya sebutnya. Sebab kita jumpa, on the way kita nak pergi kuliah maghrib, kita sampai lewat itu, kat surau tu, kita sampai lewat, dia masih di padang, duduk sembang tangan bola. Ini tuan. Dia tak malu bagi tahu yang dia tu tak solat. Ini tanda lemah iman kata Nabi. Bahkan Imam rosak. Imam Ghazali sebut, perangai buruk, tanda iman dia sangat-sangat lemah. Imam Ghazali kata, perangai tak elok, tanda iman sangat lemah, kata Imam Ghazali. Ini tuan-tuan, mata subhanahu wa ta'ala. Jangan buat pasal tuan-tuan. Dia malu nak meminta-minta. Dia kata, aku sehat, cuma tak ada rezeki. Apply sana tak dapat, apply sini tak dapat. Boleh faham? Tak apalah, kerja bancuh air pun bancuh air lah. Lebih mulia, kata Nabi SAW. Itu lebih barakah. Tak apalah buat kerja petropam lah. Walaupun dia degree. Pasal minta sana tak dapat, minta sini tak dapat. Contoh. PKP baru ni kan, ramai yang kena buat kerja. Kena jual nasi lemak ke, contoh. Dia engineer ke, dia HOD ke, tiba-tiba kena buang kerja. Kan, sahabat-sahabat kita daripada industri penerbangan nak. 1000 kena buang kerja. 1000 orang kena buang kerja. Oi, jam tuan-tuan. Depa besok dapat 1000 setiap bulan. Tiba-tiba stop terus, tak ada income. Tak jam kepala tuan-tuan. Anak sekolah, bayar rumah, bayar kereta, bil tu bil ni. Tak sakit kepala tuan-tuan. Ada yang ada cerita nak dapat jual kuih tuan-tuan. Jual kuih, ya Allah Tuhan. Jual kuih. Jauh lebih mulia kata Nabi. Kerana dia sihat, dia tidak meminta-minta, dia jual kuih. Kenapa masuk barakah? Barakah ni tuan-tuan, dia adalah baik dunia dan baik akhirat. Itu paling mudah nak faham. Rezeki itu baik bagi dia di dunia dan baik bagi dia di akhirat. Ini tuan-tuan terus mana? Walaupun mungkin kalau dia minta orang tolong, pasal dia tak ada kerja, dia tak dapat kerja, tapi dia nak juga usaha. Tuan-tuan, mata Allah SWT, kenapa Nabi kata dengan usaha dia tulang pak akhirat itu lebih baik? Tuan-tuan, dia tidak meminta-minta, diharapkan Allah bagi lalu dia berusaha. Yang ni yang namanya tuan-tuan taufik. Taufik ni tuan-tuan, apa dia? Dia daripada perkataan wafaqah, muafakat Melayu sebut. Kita nak satu benda lalu kita usahakan, maka Allah buka jalan. Boleh faham? Kalau kita sebutkan hidayah dulu ke taufik dulu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebut taufik dulu, baru sebut hidayah. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan nak tak masuk syurga, semua orang nak. Maka syurga dia mesti solat, mesti baca Quran, mesti tinggalkan mungkar, dosa maksiat, mesti buat benda-benda baik lah. Yang agama susun yang baik, maka yang tu dia buat. Lalu dia nak pergi syurga, dia usaha untuk buat. Usaha dia buat ni tuan-tuan, usaha dia kerjakan amal soleh, berubah jadi baik ni tuan-tuan, maka Allah pun tolong, Allah mudahkan dia jalan-jalan kebaikan. Maka bila kita nak, kita usaha, kita buat, Allah mudahkan jalan kebaikan, Allah buka hati kita, taufik tu nama dia, baru hidayah tu datang. Kena buat dulu baru hidayah tu datang. Jangan minta hidayah tanpa buat dulu. Boleh faham? Tak faham? Tuan-tuan, lapar tak? Lapar. Kalau lapar, apa yang kita nak? Kenyang. Betul? Betul ke tak betul? Kenyang tu yang kita nak. Nak kenyang macam mana? Jalan kenyang tu kita tak ambil. Nak hidayah macam mana? Jalan hidayah kita tak ambil. Boleh faham? Apa jalan kenyang? Kena kerja. Dapat duit. Beli beras. Masak nasi, goreng ikan, suap, baru kenyang. Betul? Bukan pergi kerja terus kenyang. Bukan beli beras terus kenyang. Bukan masak nasi, tak cedok terus kenyang. Banyak step baru dapat kenyang. Banyak step baru dapat hidayah.
Bukan duduk di rumah. Kenapa tak solat? Tak dapat hidayah Ustaz. Betul tak betul? Dia dengar azan. Dengar azan. Tapi dia tak datang. Tak dapat hidayah. Boleh faham tak? Ini tuan-tuan madrasah tak ada. Dia ada Quran. Ada. Tak baca. Tak dapat hidayah. Dia tak faham agama dia. Nak dapat hidayah kena faham agama. Dia tak faham agama. Dia tak faham surat yang Allah bagi. Tak dapat hidayah. Habis Ustaz, ramai yang kaki arak, kaki dapat hidayah. Itu cerita lain. Itu special case. Ramai budak tak belajar pun dapat 9A. Betul tak betul? Betul tak? Itu special case. Lain cerita. Itu memang Allah pilih. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu. So jalan nak kenyang ada step dia. Jalan nak dapat hidayah bukan duduk di rumah kerah. Bangun pukul 9, subuh tak ke mana hala, dia nak hidayah. Oh tuan-tuan. So mesti ada kerja yang perlu dibuat untuk dapat kenyang. Kenapa tak? Lapar kau lapar. Habis kenapa nak makan? Nak buat mantana Ustaz, nasi tak datang lagi. Banyak cantik. Boleh faham tak? Itu tuan-tuan mentera subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Apa yang diajar? Masuk dah. 43 kan? Nampak. Betul? Dalam 43 kan? 10 minit lagi. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuknya sebagaimana dalam hadis di atas adalah merupakan didikan yang baik untuk diamalkan oleh umat Islam yang pertama kali menerima pelajaran. Tuan-tuan, sehingga ajaran tersebut meresap dalam kalbu. Patut kena eja kalbu. Q. Ejak Rumi kita tu. Q, kalbu. Qaf. Kalau kalbu, anjing. Anjing. Kalbun. Kalban min kilabik. Kita selalu doa, kunut nazilah kan. Anjing. Huruf K, kalbu, anjing. Hati, kalbu, qaf. Anda subhanahu wa ta'ala. Kalau baca ikut, kalau Arab baca, sehingga ajaran tersebut meresap dalam anjing seluruh boleh faham tu gitulah, tapi kita tahu dah dalam Melayu kita ajar kalbu. Okey tuan-tuan, sehingga ajaran tersebut, ajaran rajin berusaha ni meresap dalam kalbu, dalam jiwa seluruh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab merupakan tuntutan yang tertinggi nilai dalam membentuk umat yang akan menjadi manusia yang bersifat iffah. Apa dia iffah? Kemuliaan. Islam bukan malas, Islam bukan meminta-minta, Islam bukan duduk ya tunggu nasi sampai. Boleh faham dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahi ilham. Sebab tu kita kalau kita baca kisah hidup para sahabat dan kan Nabi kata dalam bab berusaha ni Nabi SAW sebut tuan-tuan, kalau tahu esok kiamat, kalau tahu dekat tangan ada satu butir benih tamar, tanam Nabi kata. Nabi sebut tanam. Esok kiamat. Bukan kata berbuah kan, tumbuh ke tidak pun wallahualam. Betul? Esok kiamat pasal tak dan tumbuh sana. Nak tumbuh apa esok kiamat? Jangan kata tunggu putih, nak tumpang berteduh. Tumbuh pun tak ada, dah besok kiamat. Tapi Nabi tak ada di tangan kamu sebutir tamar, tanam. Apa maksud? Usaha. Macam mana akhir, macam mana sulit, usaha kena ada. Boleh faham InsyaAllah tuan-tuan. Para sahabat Nabi bila datang ke Madinah, Muhajirin datang Madinah. Muhajirin datang Madinah ni tuan-tuan, macam-macam background ekonomi. Ada yang datang slice pinggang. Syuaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Syuaib bin Sinan Ar-Rumi datang slice pinggang. Kat ATM pun bagi kat Abu Jahal dengan nombor PIN tuan-tuan.
Dia keluar sampai tol Bukit Raja, Abu Jahal tunggu. Ingat lepas dah. Kelang tak ada roblok. Bangunan Dewan Hamzah tak ada roblok. Cantik Keluar-keluar tol, Abu Jahal tunggu situ. Hai, Syuaib bin Sinan Ar-Rumi. Kemana kau? Abu Jahal tanya. Madinah, dia jawab. Buat apa? Ikut Nabi aku, Muhammad SAW. Oi, kau ikut Muhammad dah sekarang, Oh, ingatkan masih dengan patung-patung. Dah ikut Muhammad. Kamu ingat tak, kamu datang dulu miskin, papa ke dana. Kamu berniaga di Mekah. Kamu kaya raya di Mekah. Semua harta kamu kena tinggalkan, jangan keluarkan pada bumi Mekah. Syuaib kata, kalau aku bagi semua, aku boleh pergi Madinah? Boleh? Ambil semua, kata Syuaib bin Sinan Ar-Rumi. Sekali kan nama pin dia bagi. Ni ATM aku, bank bumi, bank Islam, bank rakyat, nama pin semua dia bagi. Cek, dia sign siap-siap. Tulislah apa nak tulis. Janji aku boleh sampai pada Nabi aku sallallahu alaihi wasallam. Sampai Madinah, selai sepinggang mana. Nabi nampak daripada jauh, Nabi kenal. Ini kelebihan yang Allah bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia tengok sahabat jauh dia kenal. Kita tuan-tuan ada depan muka. Lupa siapa? Tak ingat dah. Tak ingat dah. Nabi kenal kan. Duk jauh tengah-tengah padang pasir Nabi sebut. Beruntunglah pernikahan Syuaib, Nabi kata. Sahabat-sahabat ni tercengang. Orang Madinah mana kenal lagi Syuaib? Tak kenal lagi, dia belum sampai. Baru nampak debu padang pasir naik. Nabi kata beruntunglah pernikahan Syuaib. Apa pernikahannya? Dia bagi semua harta dia pada Abu Jahal. Janji dia dapat sampai hidup dengan Nabi SAW. Allahu Akbar. Kita kerana harta jauh dengan Nabi. Betul tak betul? Hari ini manusia kerana harta jauh dengan Nabi. Dia kerana harta bagi. Janji aku dekat dengan Nabi aku sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu Nabi kata beruntunglah pernikahan Syuaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala. Sampai Madinah selai sepinggang tuan-tuan. Sampai Madinah selai sepinggang. Ada yang sampai Madinah terpaksa cerai isteri. Pasal isteri masih kufur, tak mau masuk Islam. Ada? Tuan-tuan. Baik, sampai di Madinah, Nabi kata apa? Wahai orang-orang Ansar, orang-orang Islam Madinah, bagi yang ada 2 isteri, tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan seronok dengar ke takut dengar. Bagi yang ada 2 isteri, ceraikan salah seorang, beri kepada sahabat Muhajirin yang baru sampai. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh tak? Orang main minta bini yang kita nak kahwin. Kawan baik ni tiba-tiba dia minta bini. Bukan suruh recommend, dia minta bini kita. Tuan-tuan, makan penyepak masa tu juga tuan-tuan. Ini persaudaraan yang Nabi ikat. Nah, itu yang bab isteri. Baik, yang datang tak ada kerja, tak ada modal, ini Nabi kata, wahai sahabat-sahabat Ansar, bagi sedikit modal pada sahabat Muhajirin baru sampai agar mereka berniaga, cari usaha sendiri, bukan meminta-minta. Nampak tak? Ajak mereka berniaga, tunjuk mana kedai, tunjuk mana tempat berniaga. Saya ingatkan Abdurrahman bin Auf kata apa? Abdurrahman bin Auf kata, bagi aku sebutir tamar. Dengan start tamar tu Abdurrahman bin Auf kaya-kaya tu. Masya Allah, tabarakallah. Ini para sahabat Nabi ajar. Bagi modal. Bagi modal. Jangan duk tolong manja. Kena bagi modal, ajar mereka berniaga. Gitu tuan-tuan Allah Subhanahu. Ini kisah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita berhenti syarat masuk. Okey, bulan depan kita sambung lagi dengan satu lagi hadis ni tuan-tuan. Panjang lagi bab ni. Ada lagi 1, 2, 3 muka surat lagi tuan-tuan, insya-Allah.